Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Bersama saya DMNM dalam program Mahir Syahadah. InsyaAllah kita akan bersama selama 1 jam setiap Jumaat untuk memperkatakan tentang perkara-perkara, isu-isu semasa dalam segmen WhatsApp. Tapi WhatsApp kita WhatsApp Islamik. Dan kita akan ada segmen tazkirah, kita ada segmen bersama tokoh, kita akan bincangkan perkembangan Islam sana sini dan mungkin tentang perkembangan teknologi Islam, inovasi Islam yang boleh memberi manfaat kepada kita, boleh menambah maklumat kita. Dan kita, segmen terakhir kita dalam solat Mahir Syahadah sangat menarik sebenarnya. Keluarga tenang. Kita dah biasa dengar keluarga bahagia, keluarga sakinah. Dalam segmen keluarga tenang, kita menerima soalan-soalan daripada penonton dan kita akan bincang. Benda boleh bincang, kenapa tak nak bincang? Sebelum tu, saya ingin menarik perhatian sebab di Planet Mahir sebenarnya kita menawarkan pelbagai kursus-kursus Islamik yang sangat menarik, sangat bermanfaat untuk kita sama-sama ikut. Ada kursus perkahwinan online, ada kursus haji dan umrah, ada kursus pensijilan halal, ada kursus bahasa Al-Quran, bahasa syurga, dan ada kursus keuangan Islam. Semua ni adalah kursus-kursus yang boleh mempertingkatkan kemahiran kita dan secara atas talian. Itu yang penting. Sebab Planet Mahir, gedung ilmu online anda. InsyaAllah kita akan bersama selepas ini dalam segmen pertama kita, tazkirah bersempena. Kita masih dalam suasana Ramadan. Kita akan menyentuh tentang perkara-perkara yang kita boleh menambah baik. Ya, kita dah berada di selepas pertengahan Ramadan. Sikit lagi nak tinggal Ramadan. Dan kita peringatkan diri kita, muhasabah, tambah baik. Dan insyaAllah Ramadan kali ini, Ramadan yang terbaik untuk kita. Okey, jom kita ke segmen pertama, tazkirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa dalam segmen tazkirah. Dan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sidang penonton dikasih sekalian. Sebab kita ambil sempenalah Ramadan ni, kita santai-santai sambil kita muhasabah, kita perbetulkan, kita permantapkan diri kita. Kita harap-harap hashtag yang kita selalu sebut tu, Ramadan, biarlah Ramadan kali ini yang terbaik. Memanglah semua orang buat hashtag, tapi penghayatan. Ya, kadang-kadang ramai juga macam orang kahwin kan, orang kahwin bukan kahwin, masa couple pun dah pakai hashtag tiljannah. Tiljannah. Kalau dah buat maksiat dia tiljahannam, dia bukan tiljannah. Bila kita cakap pasal Ramadan ni, masih ada sisa-sisa Ramadan untuk kita menjadikan, merealisasikan Ramadan kita ni biarlah jadi Ramadan yang terbaik. So saya kadang-kadang saya sebut assignment. Asal bila lecturer ni dia cakap macam itulah. Assignment yang kita perlu siapkan. Bila kita masuk kampus, kita masuk semester, kita ada assignment kena buat. So ini lebih kurang assignment lah yang kita kena buat, assignment Ramadan. Satu, tuan-tuan dan puan-puan, yang lepas biarlah lepas. Ada kalau orang dia yang dah lepas tu macam tak konsisten, ya, tarawih macam ada tinggal sikit, sahur pun tak ada 2-3 hari tak bangun, contoh itu dah lepas. Kita harap ada saki-baki, kita boleh tunjukkan, kita strategize balik, kita jadikan betul-betul Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. So kita nak buat checklist, ya. 1, Ramadan, syahrul Ramadan, syahrus siam. Ramadan bulan puasa. So apa yang kita kena buat assignment puasa? Assignment puasa nombor 1, start dengan sahur. Tak apalah, niat tu puasa lah, niat tu dalam puasa. Tapi yang kita nak buat ni, niat malam, lepas tu sahur. Sahur bangun. Tak bangun maknanya tak hantar assignment. Bila tak hantar assignment, tak payah cakap lah nak lulus macam mana kan. Kena hantar assignment, kena bangun sahur. Nak sahur, nak dapat markah assignment terbaik, sahur, bangun hujung, dekat-dekat dengan nak solat subuh, ya. Tapi kalau bangun awal bagus, bangun awal kita put aside
masa tu untuk Syahrul Qiyam. Pasal Ramadan ni dia ada Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam. Yang ni baru siam. Yang ni baru siam. Sahur bangun, tak bangun out. Ya, tak bangun out. Kita kira out lah. Ya, siapa yang tak bangun. Tapi ada lah tu yang nak buat rayuan tu. Saya tak bangun, takkanlah tak boleh consider. Puasa sah. Tapi nak kata Ramadan terbaik tu memang tak lah. Sebab sahur, Nabi kata fis sahur barakah. Sahur ada berkat. Kalau bos kita cakap datang office dapat bonus. Tapi kita tak datang. Lepas tu buat rayuan. Memang tak dapat lah. Sebab datang dapat. Datang dah dekat office. Tapi tak masuk office. Tu memang tak cerdik lah nama dia. Tak cerdik. Sebab assignment kita tahu kena buat. Tapi tak hantar. Kita bangun sahur. So make sure ada berapa hari lagi Ramadan. Bangun tiap-tiap malam. Sebab istiqamah tu yang penting tu. Bangun sahur. Bangun ujung sikit dekat-dekat. Nak subuh. Baru kita makan. Baru kita minum. Tak larat lama, bangun sekejap. Saya kadang-kadang saya buat kelakar. Pasal kalau nak bagus, sahur kena sahur. Tapi tak larat nak turun ke dapur, sahurlah. Kat tepi katil pun boleh lah. Letak kurma sebiji, bangun, suap kurma, tidur balik. Jangan tidur balik, kurma dalam mulut lagi. Kena buang dulu, makan dulu, minum air, tidurlah. Kalau tak larat sangat. Tak larat makan kurma, minum air je. Minum air je. Ya, saya kalau buat kelakar, saya kata tampal tu straw. Tidur tampal straw. Pasal apa? Pasal keberkatan dia sangat besar sebenarnya. Sangat berbeza. Orang sahur, orang puasa tak sahur, orang puasa sahur, dia macam luar gelanggang. So kita azam kita untuk mantapkan Ramadan kita ni, bangun sahur, kalau boleh ujung-ujung, lepas tu start fajar sampai maghrib puasa, tu biasalah, tu biasa. Kalau nak cantik, puasa dia panggil puasa khawasul khawas. Puasa panca indera dan juga hati. Ada orang puasa mulut saja, dah tak makan, tapi kita puasa mata, puasa tangan, tu next level. Tu next level. So kalau kita nak bagus, Ramadan kita Ramadan yang terbaik, maknanya kita kena carilah yang terbaik untuk kita buat. Boleh buat sebenarnya. Sebab Ramadan ni tak payahlah pergi tempat-tempat yang banyak benda nak kena tengok, benda-benda tak elok sangat. Tak payah pergi pun. Dan kalau kita boleh maintain, maknanya lepas Syawal, insya-Allah kita dah boleh, kita dah terbiasa. Maknanya kita dah tak apa dah. Kalau tak tengok benda-benda tu, tak cakap benda-benda tak baik, kita dah terbiasa. Sebenarnya ada orang kata nak berhenti rokok susah. Ramadan boleh pun sebenarnya. Kalau paksa sikit boleh. Tapi pasal dia paksa sekejap, maghrib tu dia qada 8 petang. Itu yang masalah tu. Kalau kita dah boleh puasa sampai maghrib, cantik. Ini dalam bab puasa lagi. Buka awal. Saya yakin semua orang buka awal. Tapi ada juga orang tak cerdik, dia relax, dia tenang je. Pasal banyak lagi kerja, tak siap. Orang dah azan. Tak apalah, kau buka dulu. Ini bodoh lah sebenarnya kalau kena senang cerita. Pasal tak cerdik langsung. Tak ada langsung usaha nak buat benda secara terbaik. Kalau boleh, kita cuba sedaya upaya. Kalau pun tengah kerja, minum air sikit ke. Sebab nak ambil pahala. Berbuka awal, lepas tu dengan kurma. Dengan tamar. Ini kalau kita nak complete, nak bagi nampak usaha kita tu memang betul-betul lah nak capai Ramadan yang terakhir, Ramadan yang bukan terakhir, Ramadan yang terbaik. Ada orang kata andai ini Ramadan terakhir, gitu je lah, habis dot. Tak sambung pun. Apa penghayatan kita sebenarnya? Kalau boleh kita nak buat yang the best lah. Kalau saya sebut the mostest bestest. Buat biar yang top. Supaya Ramadan kita, amalan Ramadan kita ni kita rebut betul-betul. Sebab memang tak ada pada bulan lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita sebut pasal tadi puasa baru. Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam. Syahrul Ramadan, Syahrul Qiyam. Qiyam ni, tarawih termasuk dalam Qiyam. Qiyamul Lail. So, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, kita make sure checklist kita. Tarawih jangan tinggal. Jangan tinggal walaupun mana-mana malam. Sibuk macam mana pun, tak dapat 8, tak dapat 28 lah. Kalau tak dapat 20, tak dapat 8, 20. Tapi kalau tak dapat 8, tak dapat 20, tak dapat berjemaah kat masjid, tak dapat kat surat, okey. Kita buat dekat rumah,
berjemaah. Itu masih first class. Itu masih first class. Tak mampu, tak sempat. Okey, kita ambil yang minimum. Tapi jangan tinggal. Jangan sampai tertinggal qiyam. Walaupun satu malam. Sebab kita tak tahu. Syahrul Ramadan fihi Lailatul Qadar. Ada satu malam yang 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. Kalau malam tu kita tak semayang, kita tak buat tarawih, rugilah. Kalau boleh, konsisten. 8 sampai habis. Ya, kalau tak mampu, hari yang penat sangat, yalah kita manusia biasa. Ada hari penat sangat, ada hari tak sempat kerja sana sini, kerja pun macam-macam. Tapi jangan sampai tinggal, buat dua. Ini dah pecah rahsia ni. Ya, dua tu kira orang paling malah bona dah ni. Kalau buat dua ni, buatlah 2 rakaat tarawih. Tapi kalau nak cantik, maintain 8, 20 konsisten sampai malam raya. Sampai malam raya. Malam raya tak yalah tarawih. Lepas tu bangun tengah malam. Bangun sebelum sahur bangun. Bangun sebelum sahur. Kalau sempat solat 8 rakaat, cantik. Tak sempat 4, tak sempat 2, tak sempat 2, cukuplah 2 rakaat. Ya, tahajud 2 rakaat. Biasakan lama-lama. Lepas Syawal kita dah jadi terbiasa. Ya, tuan-tuan, puan-puan, saudari, ada orang tanya saya, macam mana nak latih anak kita ataupun nak latih kita jugalah. Kadang-kadang kita pun bangun lambat. Ya, budak-budak bujang lah tanya ni. Sebab kat rumah sewa, rumah bujang, dia bangun-bangun, dia ada jugalah bangun dia terkejut. Tak ada pagi. Pasal dia bangun dah tengah hari. Macam mana nak ajar kita bangun subuh? Ya, kita praktis. Terutama waktu Ramadan. Bangun betul, paksa awak betul-betul bangun awal, bangun sebelum sahur, sebelum subuh sahur, kita set dalam kepala kita. Ya, sempatlah 2 rakaat sekejap. Tak boleh 2 rakaat. Tak boleh berdiri 2 rakaat, duduk boleh. Ya, ini untuk orang yang malas sikitlah. Ya, duduk 2 rakaat. Ada yang tanya, boleh tak kalau tak larat duduk? Nak baring je solat 2 rakaat. Kalau nak baring boleh, tapi panggil jiran-jiran. Suruh tolong solatkan sebab itu dah teruk sangat tu. Kalau boleh kita biasakan diri kita bangun, insya-Allah. Lepas kita dah biasa, kita paksa, lama-lama dia jadi bangun sendiri. Pukul 4.30 terjaga. Dan kita jadi sehat, kita jadi segar. Ada orang dia panggil morning people. Ya. Morning people ni maknanya orang yang selalu dia sehat, dia segar waktu pagi. Ya. So, qiyam kena buat. Qiyam, syahrul Ramadan, syahrul qiyam. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Baca Quran. Ya, baca Quran. Tiap-tiap malam, tadarus. Tak mampu tadarus ni baca seorang, dengar baca seorang ramai. Tak mampu, baca je. Kalau tak mampu juga baca, ya, baca pendek-pendek je cukuplah. Baca pendek-pendek, tapi buat jadual tiap-tiap hari, bacalah. Tak mampu 1 juzuk, satu muka surat. Tak mampu 1 surah pendek, qul huwallahu ahad. Tak ingat juga. Inna a'tayna. Kalau tak ingat juga, ada satu ayat yang lebih pendek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacalah ayat tu. Ayat Quran tu. Ayat Quran. Bacalah supaya kita dapat 10 kali ganda setiap huruf. Dan bulan Ramadan, bulan itu Qadar, tadi kita dah cerita. Bulan Ramadan, bulan sedekah yang terakhir. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Sedekahlah tiap-tiap hari. Kalau ada RM3 nak sedekah, bagi 10 sen sehari. Biar setiap hari ada. Kita strategikan supaya kalau kena Lailatul Qadar, hari kita sedekah, tak ke 83 tahun pahala dia. Ya? Sebab Ramadan adalah bulan yang dia lebih terkenal dengan sedekah tadi. Dan juga ada satu zakat yang wajib pada bulan Ramadan. Jadi, insyaAllah, kalau kita faham, tersusun balik, kalau tak ingat, ulang balik, check balik, buat checklist, insyaAllah. Ramadan kali ini, kita capailah hashtag kita. Ramadan yang terbaik untuk kita. Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lepas. InsyaAllah. Mudah-mudahan jadi betul-betul. Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Jadi, kita berehat sekejap. InsyaAllah, selepas ini kita akan bersama dalam segmen yang berikutnya. Segmen yang lebih menarik sebenarnya. Kita bincang isu-isu semasa, isu-isu viral semasa dalam segmen WhatsApp Islamik, ya. InsyaAllah, jangan ke mana-mana, terus bersama kita sebentar lagi. Wan, ya? Susah kan nak cari baju sekarang ni? Betul, sangat susah. Lepas tu bila dah ada baju, tak menarik pula. Dah
ada baju yang menarik, saiz pula tak ada. Sangat-sangat So masalah. macam mana tu? Saya melanjutkan pelajaran di Harrow University, Scotland dan mempunyai bidang pengalaman yang luas, bekerja bersama dengan international designer seperti Alexander McQueen, Harvey Nicole and Eli Kishimoto. Saya mempunyai pengalaman 5 tahun dalam bidang fashion design. After that, saya macam terfikir, kan kita nak stay tu, buat macam tu dan kerja bawah orang kan. So Alhamdulillah, saya bertemu dengan partner saya Haziwan dan menubuhkan brand saya sendiri bersama partner saya, Wine and Mary. Keunikan kami adalah kami lebih menampilkan potong-potongan yang menarik, uniqueness, functional. Selain itu juga kami bereksperimentasi terhadap setiap tekstur dalam pakaian kami. Banyak menunjukkan potong-potongan yang multifunction dan juga sesuai untuk anda di luar sana. Antara klien-klien kami seperti contoh kami punya klien-klien daripada kerabat-kerabat diraja, VIP, corporate dan juga daripada kalangan selebriti seperti contoh Azana Nasir, Liza Hanim, Jihan Musa, Siti Nordiana, Ziana Zain, Fikri Ibrahim dan ramai lagi. Dengan menyertai kursus ini, kita akan dapat belajar banyak benda tentang fashion, step by step membuat pakaian, daripada potong kain sendiri, cari kain dan juga menjahit. Kita akan buat sampai anda dapat membuat pakaian yang lengkap dan menarik. Saya Hazirwan dan saya Mariam. Kami daripada Wine and Mary. Kami akan menawarkan cara membuat pakaian, desain, membuat pola dan jangan lupa layari planetmahir.com, gedung ilmu online. Jumpa anda di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam segmen kedua. Sebenarnya kita cakap pasal isu-isu viral lah. Isu-isu viral ni kadang-kadang orang bila sebut je isu tu ramai orang nak tahu. Ramai orang nak tahu, lepas tu ramai orang bercakap, lepas tu mulalah dia ke laut. Dia hanyut ke laut, perbincangan dah mula jadi benda lain, ya. Tapi kalau boleh isu-isu yang macam ni kita boleh kupas, kita boleh share dari sudut Islam, dari perspektif Islam, sebab kita ambil pengajaran lah, kita ambil ibrah. Orang biasa kalau dia bercakap hal cerita-cerita, tapi orang bijak pandai dia bercakap tentang pengajaran. Jadi kalau ada berlaku perkara-perkara macam ni, kita tengok dari sudut hikmah dan ibrah dia. Ini segmen kita, segmen WhatsApp Islamik. Itu yang beza tu. Kalau WhatsApp biasa, itu WhatsApp kan, itu lain. Tapi ni yang Islamik. Baru-baru ni, ya, ramai juga orang tahu cerita ni. Ya, cerita pasal ni cerita acah-acah je, acah-acah. Buat konten. Dia buat konten, dia ambil video, ada imam tarawih. Sedap baca imam tarawih ni. Suara dia memang sedap. Lepas tu handsome pula tu. Bila imam tu keluar daripada masjid, dia videokan. Lepas tu dia cakap, dia kata dia dah jatuh hati dah dengan imam tarawih ni. Macam mana cara dia nak buat? Ini memang menarik sebenarnya, pasal dia dapat tarikan bila tengok cerita. Oh, inilah percintaan coupling patut syariah. Sebab jumpa kat masjid, ramai yang komen, ya, baguslah, ya, bila jatuh cinta kat masjid, jatuh cinta sebab sembahyang tarawih, ya, jatuh cinta dengan imam, inilah wanita soleha. Jadi dapat like banyak lah. Itu je viral kan. Viral nak benda tu lah. Cuma dalam bab ni saya mungkinlah kita nak sembang-sembang hari ni, kita nak tengok dari satu sudut. Bila kita buat konten ni, okey, tak ada masalah sebenarnya. Kita buat konten untuk share dengan orang. Kita buat konten untuk menarik perhatian orang. Dan memang kita kadang-kadang kita terlibat dalam industri,
Ialah bisnes kita memerlukan kepada orang ramai follow kita, orang ramai bila kita dapat marketkan iklan-iklan kita, itu memang kita tak nafikan, tak ada masalah. Tetapi ada isu-isu yang kita perlu tengok, sebab bila kita buat something, berita, kalau dia membawa kepada konsep penipuan, yang ini yang kita kena jaga. Sebab akhirnya masing-masing daripada awalnya ramai netizen kita, biasalah netizen dekat negara kita ni, dia bila wow kan, lepas tu puji ramai. Tengah puji tu ada cerita baru. Rupanya imam tu memang suami dia. Alah, hare. Dah mula keluar. Macam-macam maki hamun, macam-macam kutuk balik. So benda ni kalau kita boleh buat cerita kelakar ke, kita nak buat gurau senda ke, Nabi pun bergurau, tapi Nabi pesan. Nabi kata boleh bergurau, boleh bercakap, boleh kita mengusik-ngusik orang, tapi jangan sampai berbohong. Ya, itu kena jaga. So, kalaupun kita buat main dekat kawan-kawan kita saja, nak gelak-gelak, nak kelakar-kelakar kan, tapi benda tu tak betul. Lepas je, sebaik dia habis benda tu, terus beritahu. Yang tadi tu tak betul saja je. Contoh bagaimana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila datang seorang perempuan, orang perempuan ni tanya Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni semayang, aku ni malam bangun, siang hari aku puasa, aku ikut semualah yang kamu cakap ya Rasulullah. Ya, agak-agak boleh masuk syurga ke?" Rasulullah tengok atas bawah kan. Rasulullah kata, mana ada orang tua-tua macam ni masuk syurga. Sedih dia. Rasulullah bergurau. Dia sedih. Bila Rasulullah nampak dia sedih, Rasulullah kejar balik dia. Rasulullah kata, sebenarnya tadi aku gurau. Kena beritahu. So kalau kita buat sesuatu konten ni ada tiga yang kita patut ambil kira. Nombor satu, al-haqq. Tak apalah, kita cerita simple-simple je. Cerita tu memang kena cerita betul. Jangan tipu-tipu. Okay? Al-haqq, cerita tentang kebenaran. Yang kedua, banyak benda kita boleh bergurau, kita boleh buat main-main, kita boleh buat, tapi benda tu tetap benda yang betul. Yang kedua, yuntafa'u bih. Yuntafa'u bih ni maknanya ada manfaat. Of course lah ada manfaat, tapi kalau kita buat satu-satu benda, kita dah tahu dia boleh bawa kepada mungkin fitnah, mungkin salah faham, mungkin bergaduh satu sama lain. So konten macam ni tak wajar dibuat. Ini menurut Islam ini menurut Islam. So ramai ni konten provider ni ramai ni. YouTuber tumbuh merata-rata, masing-masing semua nak buat konten, tapi kena fikir balik ya, sebab kalau dia sampai timbulkan mudarat, timbulkan benda negatif, kita patut fikir balik. Yang ketiga, satu al-haq, yang kedua yuntafa'u bih, yang ketiga dia adalah benda yang kita rujuk dari sumber yang betul ya. Kalau kita dapat daripada mana-mana, entah mana-mana, lepas tu kita sebarkan, yang tu jaga-jaga, sebab konten tu konten yang berisiko, konten yang kita selalu dengar kan, tak pasti, jangan kongsi. Itu betul tu. Itu memang dari pandangan Islam pun betul. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Kita share yang betul-betul kita confirm saja. So, kalau kita berasaskan pada 3 prinsip tadi, insya-Allah kita buat konten kita tu biarlah konten patuh syariah. Barulah kalau dapat duit ke daripada konten kita, halal lah, berkat lah. Ya, nanti kan kita bercampur aduk, kita dapat duit, kita buat konten-konten yang dah lah duit tu tak berapa halal ya. Bila konten tu tersebar, timbul fitnah, bukan senang. Ada orang cakap, dia kata kalau kita lepas anjing bahaya dekat taman rumah kita boleh kejar balik, kita boleh tangkap balik anjing. Tapi bila kita lepaskan benda, maklumat, konten-konten yang tak betul, bukan senang. Habis dah semua ada dekat dalam phone orang. Dia tekan sampai kat lain, habis satu dunia. Dan kita tanggunglah dosa tu. Jaga-jaga. Itu isu tentang buat konten sebenarnya. Kita nak cerita tu nak ambil ibrah. Yang kedua, baru-baru ni ada juga cerita pasal
ada penjual nasi Arab kita yang terkenal kan. Saya pun duduk sembang-sembang dengan anak-anak, bila kita nak pergi beli, nak beratur. Tengok dalam video beratur panjang tu macam tak berapa jadi tu, tak berapa sempat nak berbuka nanti. Tapi memang dia terkenal. Popular. Isu dia cerita bergaduh sebab dia bagi potong queue. Ini cerita orang Malaysia ni, cerita orang Malaysia. Kita nak ambil ibrah je. Kita tak nak cerita lama sangat. Cerita tu dah tahu dah. Nak ambil ibrah. Dalam budaya kita, kadang-kadang kita tak ada lagi lah budaya negara maju. Sedangkan Islam ajar kita lebih maju daripada negara maju. Bila kita beratur kat mana-mana ni kat negara kita, kat Malaysia, cuba kita tengok. Beratur depan lift. Macam mana beratur depan lift? Dia punya beratur, siapa gagah duduk depan, siapa kuat duduk depan. Lepas tu yang duduk depan tu duduk rapat dengan lift. Kalau boleh nak masuk kepala dulu, tunggu lift sampai. Punyalah nak cop tempat. Pasal kita tak dibiasakan dengan budaya menghormati orang. Dekat negara-negara maju, satu dia beratur, dia tak beratur straight depan pintu. Dia beratur tepi. Maknanya dia hormat orang. Orang nak keluar. Kita nak masuk lift, bagilah orang keluar dulu. Baru kosong lift. Nampak bijak dia. Kita rapat, tak nak bagi orang keluar. Macam mana nak masuk? Itulah negara kita tak maju-maju masalahnya. Sebab kita lah. Sebab kita ubah kita. Isunya, bila kita utamakan orang perempuan, macam-macam lah. Sebab orang yang tak biasa ni, dia marah, dia potong queue dia. Tapi sebenarnya, kita nak jadikan benda tu budaya kita. Orang lelaki adalah wali yang menjaga wanita. Wanita ni dikatakan spesies ataupun kaum dari kalangan kaum yang lemah fizikal. Sebenarnya dalam buku saya tulis lebih detail lah tentang orang perempuan bukan lemah sebenarnya. Orang perempuan dia ada lemah kat sini, orang lelaki lemah kat sini. Dia kita saling melengkapi. Orang lelaki dia kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki dia kuat, sebab tu orang lelaki jadi wali. Orang lelaki dia kuat fizikal. Sebab tu kalau beratur lama, ons je lah kan. Orang lelaki kalau beratur lama tak ada masalah. Tapi orang perempuan mengandung pula tu, orang tua lagi, kita bagilah dia kat depan cepat-cepat. Sebab orang perempuan mengandung bukan biasa-biasa. Kita tak rasa mengandung. Ini orang lelaki ni dia tak faham. Kalau dekat negara-negara maju, budaya di negara maju, di Switzerland, di Finland, staff dekat pejabat yang pregnant datang office, lepas tu dia nak balik, dia nak pergi klinik, dia nak pergi jumpa konsultan dia ke apa ke pasal kesihatan dia, anytime. Cuba check dalam budaya negara-negara maju. Dan ini sebenarnya Islamik. Budaya percaya satu sama lain. Bos dia tak tanya pun. Staf perempuan yang pregnant tiba-tiba bangun keluar daripada office nak pergi klinik contoh. Bos tak tanya, buat apa pergi klinik? Kenapa kena pergi klinik? Dia takut ganggu anak dalam perut. Ini betapa tingginya nilai yang dipraktiskan di negara-negara ni. Kita kat Malaysia, pregnant pun kena tengking, orang tua pun kena marah. Saya pernah sekali naik komuter ramai-ramai dalam tu, ada seorang makcik tua pakai pegang beg satu, pegang tiang satu tangan, Bila sampai tempat nak berhenti, dia nak keluar kan, dia nak keluar pintu, orang masuk balik ke dalam, sampai next station dia nak keluar, orang tolak, masuk lagi ke dalam. Ini sampai 3 station. Saya tanya dia, makcik nak turun ke? Dia kata dah 3 stesen dah terlepas. Saya pun geram masa tu, rasa geram pun tak adalah buat benda yang luar biasa sangat. Saya pegang pintu tu, saya bagi orang, halang orang daripada masuk, saya suruh makcik tu keluar dulu. Sampai macam tu, kita tak ada budaya, dan kita kena lebih biasakan supaya akhirnya dia jadi amalan praktis kita. InsyaAllah, benda-benda ni sebenarnya bagus. Dia viral ni bagus. Bila viral, tapi itulah kita cakap, orang biasa dia cakap pasal cerita je. Kita sebab kita ni orang-orang yang geng, walaupun santai-santai tapi pandai. Tu penting. Sebab bila kita cakap benda ni, kita ambil ibrah. Kita nak jadi satu bangsa yang ada budaya hormat orang perempuan.
hormat orang pregnant, hormat orang tua, ya. So jadilah lelaki yang gentleman, insya-Allah, ya. Sebab InsyaAllah minggu-minggu depan kita akan bercakap lagi isu-isu yang viral di sana sini, tapi kita lihat dari sudut Islam untuk kita ambil ibrah. Dan biarlah kalau kita nak ambil tahu WhatsApp kan, tapi kita ada maklumat, ada ilmu baru dan kita tambah baik diri kita, insya-Allah. Kita jumpa lagi selepas ini. Kita break sekejap, ya. Segmen ketiga, segmen bersama tokoh, segmen bersama orang yang kita berkongsi tentang kejayaan, tentang pencapaian yang kita boleh ambil semangat, kita boleh memotivasikan diri kita, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, tunggu. Anafora ialah perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja Dewi. Right is basically to ease you in doing your summary. Okay, kalau rasa macam tak dapat faham, ulang lagi ya. Okay, soalan nombor 2 yang popular. Abu Bakar, kamu kena ingat, dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Percaya kepada Allah dan tak percaya diikat oleh ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang deria. Deria ni lah. 100 darjah Celsius. Di air yang mendidih. Jadi adalah sesuatu yang mempunyai gizi dan memenuhi ruang. Okey. Oksigen dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berkongsi N yang sama. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, and welcome to Mahir Tutor. Kembali ke segmen ketiga, segmen bersama dengan tokoh dalam pendidikan dan latihan Islam. InsyaAllah pada kali ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Azam, ya. Ini seorang pengetua cemerlang ni sebenarnya daripada sebuah sekolah yang terkemuka di tanah air kita lah, sekolah SBPI Rawang, ya. Jadi saya tak nak banyak sangat perkenalkan sebab dia dah ada sebelah kita, jadi mungkin sikit-sikit nanti dia akan perkenalkan. Cuma satu penemuan yang sangat bagus yang pernah memenangi pingat emas dalam pertandingan reka cipta dan inovasi di peringkat antarabangsa sama dengan Ustaz Azam. Boleh cerita sikit apa yang saya difahamkan bunyi dia apa, bunyi macam temua tu. Itu yang menang pingat emas itu, Ustaz. Boleh saya cerita sikit, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Madia Dr. Makno. Dalam ISC IIID tu, sekolah berasrama penuh integrasi Rawang atau Sepintar kami ini, kita ada menyertai 6, kita hantar 6 penyertaan. Daripada 6 penyertaan itu, salah satunya kita dapat emas. Semua dari guru-guru, Ustaz? Semua dari guru. Alhamdulillah. Jadi 3 itu berkaitan dengan pembangunan sahsiah murid, dan 3 lagi berkenaan dengan
pembelajaran temu atau tahfiz model ulul albab. Nanti saya akan terangkanlah mengenai tahfiz model ulul albab itu. Manakala yang menang pingat emas itu ada satu inovasi yang kita namakan Rukun 15. Rukun 15. Itu pun salah satu daripada maknanya kaedah ataupun aplikasi pembelajaran di sekolah lah. Ya, dia lebih kepada pembangunan sahsiah murid dalam satu sekolah itu dan dilaksanakan di sekolah lah. Dia merupakan kaedah pengubahan tingkah laku murid. Pengubahan tingkah laku murid tapi menggunakan pendekatan self-talk ataupun bicarakan diri. Ini kalau bicarakan diri ni, kalau kita tengok dalam bidang sukan, atlet-atlet nak meningkatkan prestasi mereka sering menggunakan kaedah ini. Dia macam refleksi ke Ustaz? Lebih kurang. Dia bercakap dengan dirinya sendiri, memotivasikan dirinya secara dalaman. Ini satu penemuan baru yang menarik lah, sebab bila kita bercakap pasal pendidikan, pembelajaran di sekolah, kadang-kadang dia berlaku dalam bentuk yang kita kata dull, dalam bentuk yang kebiasaan, dan anak-anak kita pun bila pergi sekolah dah tahu dah nak belajar macam mana, dah start boring. Start nak pergi rumah tu dah start boring. Jadi temua Kris 15. Bukan Kris 15 ini Rukun 15. Ini antara inovasi-inovasi yang menarik lah. Dan mungkin untuk kali ni Ustaz, boleh kongsikan sikit temua tu sebenarnya macam mana Ustaz? Dan kesan dia pada pelajar. Temua ni adalah terma yang merujuk kepada sekolah tahfiz model ulul albab. Ianya merupakan sebuah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang melaksanakan kurikulum bersepadu tahfiz, iaitu sebuah kurikulum di bawah kurikulum kebangsaan. Di dalam sekolah-sekolah temua ini, murid dia perlu 30 juzuk hafaz. Hafaz Al-Quran. Ada berapa sekolah tak? Di Malaysia ada 15 buah sekolah. Dan dalam kalangan sekolah-sekolah ini, untuk sekolah berasrama penuh atau SBP ada 4. Ada 4 sekolah temua. Yang lain? Yang lain sekolah SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Jadi dia mewakili setiap negeri satu lah. Satu negeri ada satu sekolah temua. Jadi pembelajarannya itu dia perlu menghafaz Al-Quran dalam satu masa daripada pagi, daripada 6.30 sampai 9.30. Kemudian selepas itu mulalah pelajaran akademiknya sampai ke petang, dan malam ada lagi sedikit untuk pembelajaran Al-Quran. Maknanya dia integrasi lah, gabungan yang ini yang kita kata gabungan pembelajaran dunia dan akhirat. Sebenarnya menarik lah, sebab bila kita pergi sekolah, di samping kita belajar akademik, kita juga kita kata melalui pembelajaran tahfiz. Tapi sikit lah Ustaz, sikit. Yang rukun 15 tadi tu sikit Ustaz. Rukun 15 ni kita sebenarnya dia lebih kepada dia menyebut secara berulang-ulang kali untuk membentuk sikap murid-murid di, macam contohnya di sekolah saya itu. Dan contohnya lah, dia sentiasa menyebutkan Al-Quran kami hafaz, Al-Quran kami hafaz, Al-Quran kami hafaz. Kemudian subuh kami muwafiq, peraturan kami patuh. Jadi apabila disebut banyak kali ini, benda itu dia akan masuk ke dalam kita panggil minda bawah sedar. Dan akhirnya dia akan menjadi perbuatan yang automatik. Faham. Maksudnya yang Ustaz sebut kaitan dengan sukan tadi itu juga tu macam kan kita bila nak start main sebut ramai-ramai kan. Malaysia boleh. Ini satu kaedah sebenarnya. Satu kita kata mungkin kita tak perasan kita pernah buat, ataupun kita pernah tengok orang buat, tapi kita tidak mengkaji secara keberkesanan dia, aplikasi yang lebih sistematik mungkin, dan satu penemuan yang boleh membantu dalam pembelajaran dan pendidikan dalam negara kita lah sebenarnya. Jadi saya sebenarnya mewakili Mahir Syahadah Ustaz, mengucapkan terima kasih dan tahniah sebenarnya kepada penemuan-penemuan, inovasi-inovasi yang kita selalu sebut kadang-kadang tema guru berinovatif lah, apalah, cuma kita nak realisasikan
guru berinovatif tu, guru berinovasi atau guru inovatif, guru yang kreatif. Dia bukan saja mengajar masuk kelas biasa, tapi mencipta, mengkaji dan menghasilkan kaedah-kaedah yang sistematik untuk penambahbaikan dalam pendidikan. So mungkinlah Ustaz ada sikit yang Ustaz nak share dari sudut kesan pembelajaran bila kita guna temua tadi Ustaz, ataupun mungkin Ustaz nak kait sikit temua dengan rukun 15 tu. Kesannya, contohlah dalam rukun 15 itu kita menyebut rukun yang pertama kita letak tu Al-Quran kami hafaz. Di sekolah saya, murid-murid sepatutnya menghafaz Al-Quran dalam tempoh 5 tahun. Tapi di sekolah saya, murid menghafaz Al-Quran dalam tempoh 4 tahun. Masa tingkatan 5 itu mereka semua sudah menghafaz Al-Quran dengan kaedah tadi InsyaAllah, sebab dia disebut berkali-kali kan. Jadi mereka lebih fokus. Dan cikgu-cikgu pun mengetahui bahawa Al-Quran mereka perlu hafaz. Dan bila minda ini dah mula terarah ke arah itu, mereka lebih cepat rupanya. Dan memang ada murid kami yang telah menghafaz Al-Quran dalam tempoh 9 bulan. Ada yang telah menghafaz Al-Quran dalam 1 tahun 3 bulan, 4 bulan. Jadi memang ada perbezaan sebenarnya. Saya pun pernah terdengar ada yang buat kajian tentang orang-orang yang terlibat dalam tahfiz ni, hafiz ni, dia otak dia lebih cekap, dia lebih bijak sebab digunakan dan diaktifkan. Maknanya betul lah bila Ustaz sebut tadi, bila pembelajaran diorang pun mungkin ada kesan ke arah lebih cemerlang. Malah kalau saya suka juga menyebut tentang akademik, untuk akademik, murid-murid di Sepintar khususnya SPPI Rawang ini, macam SPM tahun 2020, grade purata sekolah adalah 1.64, itu tinggi. Sangat tinggi, maksudnya sangat bagus. Kemudian daripada 126 orang murid yang mengambil SPM pada tahun berkenaan, 41 orang mendapat 12A. 12A kan? Sekolah lain mungkin ada ambil pelajaran 9 mata pelajarannya. Sekolah agama 12. 11 kebiasaan saya ni 12. Sekolah semua dia 12. Campur dengan hifzul Al-Quran itu lagi. Kemudian daripada 126 orang itu juga 85 orang mereka ini mendapat 9A ke atas. 9A kira straight A lah Ustaz? Kalau ikut sekolah lain straight A lah. Straight A lah. Jadi lebih kurang 64% mendapat. Dan skor sekarang 1.6. 1.64. InsyaAllah kami satu pencapaian yang sangat tinggi. Biasa nak cecah satu ni bukan kaleng-kaleng lah. Dan sambil itu mereka menghafaz Al-Quran dia. Kita kena tengok kan, hafaz Al-Quran itu satu tambahan lagi sebenarnya. Memang mencabar. Maksudnya belajar sekolah biasa tak ada hafal Quran, tapi pun dah berat, betul. Bila ada hafazan Quran, kita rasa macam tambah berat. Sebenarnya dia tambah berat dan tambah memudahkan. Itu satu kajian, satu inovasi yang mungkin kita boleh kongsikan. Mungkin lebih banyak sekolah-sekolah yang memikirkan untuk ke arah tu, pelajar-pelajar digalakkan ataupun disistemkan supaya kalaupun tak hafal 30 juzuk kan, maknanya aktiviti tahfiz tu sendiri boleh membantu kecemerlangan pelajar. Dan juga rukun 15 tadi tu, kaedah mengulang-ulang tu juga adalah satu apa kita kata faktor yang membantulah. Dan banyak juga sebenarnya kalau nak tahu Ustaz tapi mungkin bolehlah ambil maklumat-maklumat daripada mana-mana yang kita boleh kumpulkan untuk kita tambah baik pendidikan kita ni. Salah satunya apa yang dikongsikan oleh Ustaz Azam tadi, satu perkara yang boleh memanfaatkan kita lah. Saya ingat untuk yang terakhirnya Ustaz, mungkin boleh bagi apa kata orang yang dah pernah menang gol, menang pingat di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa. Dia bukan senang sebenarnya, tapi bila mereka ni dah terbiasa menghasilkan inovasi-inovasi, sebenarnya satu cabang yang sangat luas dan kalau kita tengok orang cipta macam-macam tu, dia nak start, dia mungkin boleh bagi
inspirasi sikit Ustaz. Silakan. Yang pertama sekali, ini pun sebenarnya adalah percubaan pertama saya dan guru-guru di sekolah di Spintar atau SPP Arawang ini menyertai pertandingan inovasi ini. Dan apabila saya tengok di situ, betul lah seperti mana yang doktor sebutkan tadi, dia rupanya inovasi di dalam pendidikan ini sangat luas. Dan guru-guru sebenarnya sentiasa berinovasi, tapi kemungkinan kita tidak menyedarinya. Itu menarik, kenyataan itu menarik. Kita sebenarnya buat inovasi tanpa sedar. Sebab apa? Sebab kita tidak buat secara terancang atau secara sistematik. Sebab tu saya pun kadang-kadang sebut Ustaz, ramai orang buat kerja, sepatutnya level kerja dia tu level sarjana, level PhD. Tapi bila tak didokumentkan cara sistematik, dia buat kajian cara betul, benda tu habis macam tu je. Saya difahamkan Ustaz buat tesis sarjana pun ada perkaitan. Ya, ada perkaitan. Apa tajuk tesis tu? Saya tesis sarjana saya berkenaan dengan PDP, pembelajaran dan pelajaran dalam talian guru-guru mata pelajaran Hifzul Quran di sekolah-sekolah berasrama penuh Temua. Kajian tu kepada guru. Kepada guru. Ya. Motivasi guru ataupun kaedah pengajaran itu, adakah kaedah mereka ini mengamalkan kaedah yang cemerlang dalam dalam talian atau tidak. Ini salah satu contoh. Semua di sekolah cikgu mengajar. Tapi adakah kita dokumentkan, adakah kita buat kajian tu secara secara terperinci dan secara ilmiah lah, bagaimana kita nak mendapatkan contohnya keberkesanan yang ada sekarang, ataupun perancangan yang perlu ditambah baik, ataupun sekadar kita kadang-kadang fikir seorang-seorang, lepas tu buat perancangan strategik pun tak berapa strategik mana. Ini tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dikasihi sekalian, sebenarnya segmen ketiga kita ni berkongsi tentang penemuan-penemuan, tentang kecemerlangan yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh. InsyaAllah akan datang kita akan bertemu lagi dengan tokoh-tokoh yang boleh berkongsi dan memberi inspirasi kepada kita. So jangan ke mana-mana, tunggu segmen keempat dengan isu-isu yang lebih menarik, insyaAllah. Seringkali anda berjumpa dengan akauntan juru audit. Siri video latihan saya di planetmahi.com Gedung Ilmu Online. Dari mana datangnya bisnes? Bisnes sebenarnya datang dari kebolehan kita untuk menyelesaikan masalah. Untuk berfikir kembali bagaimana untuk menstrukturkan kembali bisnes mereka. Bisnes model yang lagi bagus dan lagi efektif, yang mana ia akan membina empire mereka secara berterusan. Background saya ialah sebagai seorang chartered accountant di Australia dan juga di bidang corporate finance dan di London HSBC, dan kemudian menjadi seorang usahawan selama lebih 15 tahun. Bidang keusahawanan inilah bidang yang saya sangat sukai dan saya ingin berkongsi pengalaman saya bersama dengan anda. Saya ingin membantu anda untuk membawa anda ke tahap yang seterusnya, dan saya ingin memberikan inspirasi kepada anda sebab saya pernah melaluinya juga. Apa yang anda akan perolehi daripada kursus ini ialah bagaimana untuk memulakan bisnes anda, apakah perkara-perkara utama dalam memulakan bisnes, dan kemudian bagaimana untuk membina empire bisnes anda. Apa yang perlu ada. Empire bisnes ini perlu berdiri secara berterusan supaya satu hari nanti ia menjadi satu legasi, bukan kepada diri saja tetapi kepada keluarga dan ekonomi negara. Jika anda adalah orang tersebut, anda patut bersama dengan saya dalam program ini. Ikuti kursus saya bagaimana memulakan dan membina satu empire bisnes yang berterusan. Saya Nazri Idrus atau Nash, CEO Precession Capital Berhad. Ikuti saya di Planet Mahir Gedung Ilmu Online.
Alhamdulillah, kita masih lagi dalam program Mahir Syahadah. Segmen terakhir kita ni sebenarnya segmen keluarga tenang. Macam yang kita cakap tadi, kita dah biasa dah dengan keluarga sakinah, keluarga bahagia, keluarga tenang. Kita nak tenang. Sebenarnya kalau orang tanya, nak tenang ke nak menang? Saya pilih nak tenang. Ya, sebab menang kalau tak tenang, tak guna juga. So, untuk segmen keempat, kita akan melayan soalan-soalan yang ditanya oleh penonton-penonton untuk kita bincang-bincang, kita kupaskan untuk manfaat kita bersama. Ini kita tanya je soalan apa berkaitan keluarga. Tanya je, kita bincang. So, soalan pertama, isteri saya sangat suka merajuk. Ya. Apa tindakan yang patut saya buat? Wah, saya suka soalan yang macam ni sebab kebiasaannya saya sendiri pun terima soalan-soalan dia banyak yang tanya macam mana nak buat pada pasangan, ya. Tapi soalan ni nampak bagus ni, soalan ni. Apa tindakan yang patut saya buat? Ini orang sedar diri nama dia. Sebab bila kita nak kita hadapi masalah, kita boleh ubah kita. Tapi kita ni selalunya ramai nak ubah orang. Suami saya tu pandai barang lah Ustaz. Macam mana kita macam mana nak ubah dia? Macam mana nak ubah suami pandai barang? Kadang-kadang saya gurau je, saya tanya, suami pandang barang kat siapa Dia kata dekat saya lah. So maknanya kalau saya tu mati, selesailah. Sebab suami nak pandang barang kat siapa lagi dah. Ya, samalah soalan ni. Isteri saya suka sangat merajuk. Ya, macam mana nak buat isteri supaya tak nak merajuk? Dia merajuk kat siapa? Dia merajuk dekat kita. So, bila isteri merajuk kat kita, kita kena check kita. Kenapa dia merajuk? Tuan-tuan, puan-puan, saudari, penonton yang dikasihi sekalian, sebenarnya ada satu penulisan yang saya tulis dalam buku saya tentang psikologi fitrah antara orang lelaki dan orang perempuan. Ya. Buku dia tajuk dia Takluk Hati Pasangan. Sebab macam mana kita nak tackle hati pasangan kita? Isteri ni dia suka merajuk sebab ada benda yang kita buat. Isteri dia suka perhatian. Bila kita tak bagi perhatian, dia merajuklah. Ya. Isteri, ni antara benda-benda yang besar yang kita perlu tahu. Isteri kalau dia tanya, dia nak perhatian tahu. Isteri, dia tanya soalan, dia nak perhatian. Dia bukan nak jawapan. Ramai orang lelaki salah faham. Bila orang perempuan tanya, dia bagi jawapan. Lepas tu, memang isteri buat perangai. Ya. Bang, abang, contoh kan, kita pergi pejabat, pergi kerja, office, ya. Pukul 8 biasa kita sampai. Memang kita biasa sampai. Ya. Pukul 9, pukul 8:05, ya, dapat mesej. Abang, dah sampai ke? Dia siap buat manja-manja lagi kan. Abang, dah sampai ke? Kita pun buat tak tahu. Sampai balik sekarang, balik-balik tengok dia merajuk. Sebab apa? Sebab pada orang lelaki, soalan tu dah sampai ke, kalau jawab dah sampai, dah ke ataupun belum ke, tak ada kesan apa pun. Tak ada kesan apa-apa. Kalau cakap belum, dia lagi sampailah. Kalau cakap dah lah. Tapi sebenarnya sangat penting. Sebab itu kalau isteri tanya orang lelaki, ini tips dia. Macam mana cara nak bagi isteri kurang merajuk. Dia tanya, kita beri perhatian. Dah sampai ke? Abang dah sampai ke? Kita pun terus jawab dengan perhatian tau. Ya. Alah, dia kena ada alah, ayang ni. Abang baru je nak WhatsApp ke ayang. Ayang dulu yang WhatsApp ke abang. Nampak? Saya tak jawab pun. Saya tak jawab soalan dia tadi. Tapi saya beri perhatian sebenarnya. So, jawab panjang, cerita dulu kita sayang kat dia. Lepas tu kita seronok dia tanya kita. Sebenarnya ayang, tadi abang sampai lambat sikit. Abang sampai lambat sikit sebab jam tengah jalan. Tapi kan lepas ni abang nak kena fokus kejap kerja. Tengok cara kita bagi tahu kat dia. Abang nak fokus sikit kerja sebab abang ingat abang nak balik awal sikit lah petang sekarang. Ya, nak bawa ayang pergi jalan-jalan. Nak tak? Dia akan jawab nak. Ataupun ye. Itu jawapan dia. Tapi kalau kita tak jawab yang memenuhi keperluan, kehendak dia tu, kita orang lelaki selalu jawab pendek-pendek. Dia tak inilah nak kahwin sangat tapi tak pandai. Abang dah sampai? Dah, dia tulis. Kau berapa sampai? 8. Itu memang tak selesai lah tu jawapan tu. Sebab dia bukan nak jawapan, dia nak perhatian. Sebab tu ada setengah-setengah orang dia kata orang perempuan ni kadang-kadang ditanya soalan, dia dah tahu dah jawapan. Dia dah tahu. Dia nak tengok kita je macam mana cara kita jawab.
ya. Sebab itu kita perhatikan ada timbul cerita pasal pasal cia. Itu cara dia. Cara dia kita jawab tu biarlah kita memenuhi keperluan, kehendak, emosi dia. Kita buat ayat-ayat yang menggembirakan dia, yang sweet. Dia seronok. Padahal jawapan tak ada. Contoh suami isteri kata, bang, jom kita pergi beli barang kat Tesco bang. Dekat nak maghrib ajak pergi Tesco, ya. Suami ni marahlah, ya. Bukan marah macam mana pun, suami tak marah. Cuma suami cakaplah yang betul lah, ya. Nak pergi Tesco buat apa maghrib ni, ya. Kau tahu tak ada hadis, dia bagi tahu hadis. Ada hadis yang cakap waktu maghrib anak syaitan je yang keluar ni. Lagilah merajuk dia. Jadi ni sebab kita tak reti nak berkomunikasi, nak tackle isteri kita perempuan. Isteri memang cepat merajuk, ya. Ada orang tanya saya, macam mana kalau suami pula merajuk? Suami jarang merajuk. Sebenarnya suami tak merajuk. Kalau dia suami lari, ya, suami lari tak nak cakap dengan kita, dia bukan merajuk. Dia memang nak lari betul, dia nak duduk seorang-seorang. Isteri kadang-kadang salah faham. Suami lari, dia kejar. Lagi huru-hara. Tapi kalau orang perempuan, bila dia merajuk, apa yang patut dibuat oleh suami, kena pujuk. Pujuk tadi, cara tadilah. Pujuk dengan pujuk emosi dia, cakap yang sweet-sweet, yang menggembirakan dia, insyaAllah. Kita jangan buat benda yang mengganggu emosi dia. Ya, walaupun benda tu kadang-kadang sebenarnya orang lelaki dengar betul-betul, orang lelaki, walaupun kadang-kadang kita kena buat benda tak logik, ya. Benda tak logik tapi dia menggembirakan, tak ada masalah. Sebab untuk orang perempuan dibenarkan. Rasulullah kata kalau dalam hubungan suami isteri, dia ada kebenaran sikitlah untuk menipu. Menipu untuk menggembirakan tadi tu. Contoh, isteri kita dia tanya, bang, Abang tengok saya dengan Angelina Jolie bang, siapa lawa bang? Contohlah, tak tahulah yang mana lawa, tapi rasa-rasa macam jelas sangat kan, ya? Sebab yalah, nampaklah perbezaan dia. Tapi kalaupun dia tak berapa lawa, jangan cakap, ya. Kalau dia tanya, bang, dalam dunia ni siapa yang paling lawa pada abang? Kena jawab ikut skema, tuan-tuan. Kena jawab, dalam dunia ni abang tak pernah jumpa orang lawa macam Ayang. Pasal itulah abang terpikat dengan Ayang. Sebab walaupun tak logik, manalah takkanlah dia paling lawa dalam dunia ni. Tapi walaupun dia tahu tak betul jawapan tu, tapi dia happy. Dia seronok, senyum seorang-seorang. Okeylah tu, selesailah. Macam mana cara nak tackle isteri yang tengah merajuk? Kena faham, isteri bila dia merajuk, dia nak kita tahu. Dia nak kita. Dalam satu buku yang ditulis oleh Dr. John Gray, Mars and Venus. Dalam buku Mars and Venus ni, dia kata orang lelaki, bila dia ada masalah dengan isteri dia, they run to their cave. Orang lelaki dia lari ke gua dia. Dia nak selesaikan masalah sendiri. Seorang perempuan tak payah datang pujuk orang lelaki. Suami kita tak payah pujuk sangat. Biar dia sejuk sendiri, kejap lagi okey lah tu. Kita teruskan buat baik. Kita buat je benda-benda yang biasa-biasa. Jangan tambah je, ya. Tapi kalau orang perempuan merajuk, they usually run to the back doors. Ini dari sudut psikologi. Dan orang perempuan ni dia sebenarnya dia lari sembunyi belakang pintu. Dia nak suruh kita kejar. Dia bukan nak lari betul. So kita kena pujuk. Apa pandangan Islam sebenarnya? Apa stand Islam? Kita tengok kisah Rasulullah. Bila Aisyah merajuk, Rasulullah tak marah. Ya? Rasulullah tak cakap benda yang menyakitkan hati Aisyah. Ya? Satu ketika Rasulullah bagi tahu dekat Aisyah, Rasulullah kata, khairun nisa'id dunya Maryamu wa Asiyah wa Khadijah wa Fatimah. Ada 4 orang wanita terbaik dunia. Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Aisyah dengar, alamak, tak ada nama aku, ya. Aisyah pun muncung je mulut dia. Nabi pun tengok Aisyah merajuk. Sebab bila kita orang lelaki, suami, kita cakap ada perempuan lain lebih baik, memang ada masalah, ya. So bila dia nak betulkan balik keadaan, dia minta doa dekat Allah. Rasulullah doa, ya Allah, turunkanlah sesuatu yang menggembirakan Aisyah. Jadi turun lepas tu hadis yang cerita pasal Aisyah ni, dia punyalah malaikat sayang dekat Aisyah.
macam orang Arab dia berebut satu jenis kuih yang popular dekat negara Arab. Macam itulah Aisyah di kalangan para malaikat. Jadi Aisyah pun bila dia dengar tu dia macam senyum balik, maknanya aku ada kelas jugalah kan. Bukanlah 4 orang tadi wanita terbaik, lepas tu campurlah Aisyah seorang lagi. Aisyah ni terbaik juga pasal semua malaikat sayang kat dia. Menunjukkan cara Rasulullah bila orang perempuan merajuk, Rasulullah buat sesuatu yang menggembirakan. So kalau lepas ni macam mana saya nak buat kalau isteri saya suka merajuk, cuba fikirkan hadiah ke yang dia suka. Tapi jangan bagi tu bagi. Nah, hadiah. Berhentilah merajuk. Tak ada. Itu pakai logik nama dia. Ya, kita kena pakai emosi. Ya, pujuk dia menggunakan kaedah yang boleh beri dia rasa dengan perasaan, dengan emosi. Dia ni orang perempuan. Tapi orang lelaki, isteri-isteri tak payah buat suami kita macam tu. Lagi huru-hara nanti. Panjang cerita dia. Sebab itu okeylah, satu soalan je, tapi kita ambil pengajaran untuk kita semua. Saya rasa ini soalan ni pun soalan mewakili semua orang ni. Semua orang. Siapa ada isteri yang tak merajuk? Ya, kalau ada bagi tahu, kita nak buat dokumentari. Isteri tak merajuk, kita nak tengok berapa hari. Isteri, orang perempuan memang selalu suka merajuk. Orang lelaki memang selalu nampak macam kasar, macam nak marah, panas barang. Tapi jangan salah faham, insya-Allah kita faham fitrah, hubungan kita akan jadi lebih indah. Sebab tak ada siapa yang sempurna dalam dunia ni. Kita sama-sama saling menyempurnakan, saling lengkap melengkapi. InsyaAllah, moga-moga keluarga kita tenang-tenang. Tanyalah soalan nanti, tanya je. Lepas tu kita bincang, kita carilah solution yang kita boleh bantu sama-sama untuk menambah baik keluarga kita supaya jadi keluarga tenang. InsyaAllah, kita dah pun bersama dalam segmen pertama tadi. Kita bercakap tentang WhatsApp Islamik, segmen kedua. Segmen ketiga kita juga menemu ramah tokoh-tokoh yang boleh memberi inspirasi kepada kita. Dan segmen terakhir kita keluarga tenang. Banyak dah tu yang kita duduk sembang-sembang, kita bincang-bincang. Sebab tu walaupun santai-santai ni, kita makin lama makin pandai. InsyaAllah. Teruskan bersama dengan Mahir Syahadah, satu program yang sangat bermanfaat untuk kita, merangkumi, mencakupi pelbagai aspek dalam beberapa segmen. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa untuk terus bersama dengan Mahir Syahadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.